kebatilan yang tersusun akan dapat menewaskan kebenaran yang tidak tersusun. Tak ada tanzim. Nak buat baik kerana nak buat. Macam kita sebut sebelum ni kan. Buat kuliah nak panggil siapa? Panggil lah siapa pun. Nak buat di mana? Mana tak apa. Kan? Kita nak buat jamuan. Buat tak apa, tak buat tak apa. Entah. Nak bayar berapa? Ikutlah berapa pun. Nak buat live tak? Ikut. Semua ikut siapa tu? Wahai kita tanya tu pengurusi lah. Contoh. Kan? Mana kena ada penyusunan tuan-tuan. Sebab itu dalam penjajah ni, mereka nak jajah satu negara dalam nak memberikan pengaruh mereka, menerapkan pengaruh mereka di tempat jajahan mereka tu, mereka ada susunan perancangan. Sebab tu perancangan mereka, hasil tu ada sampai hari ni, kesan tu ada sampai hari ni, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dengan berpandukan kitab Bahrul Madhi. Syarah ringkasan daripada Sahih At-Tirmizi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Kita menggunakan juzuk yang ke-19, juzuk yang membicarakan bab ilmu, minta izin dan adab. Pada malam ini kita sambung bab yang ketiga. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas salah menyembunyikan ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung masalah yang ke-10. Mensiarkan ilmu dan mengajarnya itu disuruh oleh syarak kita. Terakhir kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahuna wa yatta'izuna aw la u'ajjilannahumul 'uqubah. Dan hendaklah belajar kaum itu daripada jirannya dan mengambil faham perkara agama dan mengambil apa pengajaran mereka itu, atau disegerakan mereka itu turun azab Allah. Maka ini satu perintah, satu gesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umat Islam cakna dengan ilmu, supaya amal ibadah itu menjadi betul perjalanannya. Kita sebutkan beberapa perkara sebelum ini, iaitu kepentingan menuntut ilmu itu supaya betul perjalanan ibadahnya. Jadi kalau orang yang tidak menuntut ilmu ini, kalau dia beribadah, kita bimbang ibadah itu tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut panduan-panduan yang telah diberikan oleh para alim ulama. Bahkan perkara-perkara lain yang melibatkan hukum halal dan haram, perkara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita seharian ini, maka itulah pentingnya kita belajar apabila ada majlis-majlis ilmu yang berhampiran dengan kita terutamanya. Kerana apabila kaitan azab ini yang kita sebutkan sebelum ni, muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, kaitan dia bila umat Islam gagal mendapatkan kefahaman tentang halal dan haram, maka sebahagiannya akan buat apa yang mereka suka, kan? Dia buat suka hati, dia tak kira dah halal haram dan seumpamanya. Maka itulah Nabi sebutkan, la u'ajjilannahumul 'uqubah, maka Allah akan segerakan azab bagi mereka. Dan azab ini bukan sahaja kena kepada orang yang buat maksiat tu, dia akan kena kepada semua orang, tuan-tuan. Kalau kita tengok apa yang berlaku, pengalaman kita lah, kata kalau hujan lebat,
kan? Beberapa hari ataupun beberapa jam kita akan banjir. Jadi bila banjir ni, dengan rumah, dengan masjid, dengan surau akan tenggelam. Orang yang pergi masjid, orang yang tak pergi masjid, kena semua lah, tuan-tuan. Jadi kita nak sebutkan dia azab ataupun pengajaran daripada Allah pun boleh, kan? Jadi kita kena menginsafi apa yang Allah berikan kepada kita ini. Maka itu kaitan dia. Kalau tak belajar, yang sebelum ni kita sebut, kalau tak mengajak, ada ilmu tak mengajak, tuan-tuan, tak sampaikan ilmu itu sekurang-kurangnya kepada ahli keluarga kita. Jangan mak dan ayah itu pakaian baik, anak pula tak baik. Ataupun sebahagian yang lain, anak tu pakaian dia baik, mak ayah pula tak baik, tuan-tuan. Maksudnya tak baik ni dari sudut menutup aurat, menutup aurat, tuan-tuan. Ada dia kita kata macam tunggal langgang sikitlah. Ada yang mak ayah baik, anak kurang baik. Ada yang mak ayah kurang baik, anak baik, tuan-tuan. Hantar anak pergi sekolah agama, pergi ambil anak di sekolah agama, yang mak tu dah lah tak tutup aurat. Kalau kepala tu tak pakai tudung, tak tutup aurat lah. Rambut pula warna, tak tahulah kod original mak dia. Tak tahulah, tuan-tuan. Umumnya begitulah, kan? Umumnya begitu. Kita ambil secara umum adatnya, kan? Itu fenomena yang berlaku, kan? Mak ayah hantar anak pi, pasti ayah pakai lok pendek, kan? Tak apalah, alhamdulillah lah, tuan-tuan. Daripada satu sudut kesedaran tu, cuma dia nak kena pi lagi, tuan-tuan. Nak kena pi lagi, mungkin nak kena ada orang mai ajak dia, nak kena orang mai mendekatkan diri kepada dia, ajak kepada perkara-perkara kebaikan, tuan-tuan. Mana setiap orang ni layak untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Cuma tanggungjawab dan peranan tu dia berbeza-beza. Satu golongan, Nabi kata dia mesti menyampaikan ilmu. Dia tak boleh simpan ilmu tu, dalam arti kata lain, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hukum hakam dalam masyarakat. Mesti bagi tahu, kata benda ni haram, benda ni tak boleh, mengikut peringkat-peringkat ataupun mengikut kemampuan yang mereka ada, tuan-tuan. Kalau dia mampu menggunakan kuasa, maka dia kena gunakan kuasa. Kuasa yang pertama menggunakan tangan. Nabi kata tangan ni yad nisbahkan kepada qudrah, yakni kekuatan, kekuasaan apa yang ada. Kalau satu tempat ada judi, perjudian, maka polis ada kuasa dengan yad itu ataupun tangan atau qudrah itu, maka judi itu boleh berhenti serta-merta, boleh dihapuskan, mana boleh dicegah. Ada golongan yang mampu menggunakan lisan aja. Dia tak ada kuasa macam polis tu. Dia menggunakan lisan macam kuliah kita ni. Menggunakan mulut, boleh buat melalui siaran langsung ataupun sebagainya, tuan-tuan, menggunakan lisan. Tapi dia tak boleh nak pi ke tempat judi, nak pi banterah, nak pi tangkap. Silap-silap dia koma di hospital. Tuan-tuan, contohlah, kan? Dan ada golongan yang dia tak mampu, lisan pun dia tak mampu nak bercakap. Boleh jadi kerana kejahatan itu terlalu hebat, ataupun orang yang terlibat dengan kemaksiatan itu terlalu berkuasa, kan? Maka dia hanya mampu menggunakan hati, biqalbi, kan? Menggunakan hati, wa huwa adhaful iman, dan dialah selemah-lemah iman. Kerana apa? Kerana maksiat itu tak dapat dicegah, nasihat pun tak sampai. Apapun pakaian dia, pakaian kita ni, tapi bila tak boleh nak cegah, maka boleh jadi peringkat selemah-lemah iman. Sebab apa lemah? Sebab nak cegah maksiat tu pun tak boleh,
nak bercakap pun tak berani, ada kekangan, ada halangan, tuan-tuan, maka dia mampu hanya menggunakan hati. Lemah tu, tak sampai. Kalau mulut ni dia atas sikit level dia, pasal sekurang-kurangnya nasihat tu sampai. Tak boleh ni buat konsert maksiat ni. Kita dah melalui fasa pandemik, endemik, macam-macam penyakit, tak habis covid, mai hak lain pula. Takkan tak beringat? Kita bercakap, tuan-tuan, bercakap. Kita ada kuasa untuk bercakap, bercakaplah, tuan-tuan. Kuasa nak menghapus tu, nak batalkan apa-apa konsert ke contohnya, orang lain, kuasa orang lain. Hari ni kita tak boleh buat suka hati, tuan-tuan. Silat-silat bukan mereka tu yang naik Black Maria, kita yang naik Black Maria, bukan. Jadi kena hati-hati dengan, sebab kita hidup dikawal antaranya apa? Undang-undang, peraturan, tuan-tuan, aturan. Macam traffic light lah kan, kalau cuba mati traffic light tu kan, mati, jadi huru-hara tu, jalan raya tu, kau ni nak pergi dulu, dia lah semua orang sibuk kan, semua orang lapang kalau nak pergi makan kan, semua orang sibuk, semua orang mengejar masa. Tapi bila ada traffic light tu, dia dapat dikawal. Merah, pakat berhentilah. Dia kalut lagu mana pun, lampu merah dia kena berhenti kan, dia berhenti, tuan-tuan. Hijau, yang hijau jalan. Tapi kalau tak ada lampu tu, dia kata aku kalut kalut, tuan-tuan. Jadi caca merbah lah. Jadi peraturan itu dia mengawal. Jadi hidup kita ni dengan peraturan dan undang-undang. Dan undang-undang ni ada orang yang diberi kuasa sekian, ada orang yang diberi kuasa sekian. Maka kita gunakan peringkat-peringkat itu dan kita tambah baik dari semasa ke semasa lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Nabi kata akan turun segera diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana boleh jadi tidak adalah orang yang mengajak ataupun ada orang yang tidak mau mengajak, tidak mau belajar, tuan-tuan. Tidak mau mengambil faham mereka perkara-perkara agama. Wa yatafaqahuna, mereka tidak mau mengambil kefahaman, yakni hukum hakam lah, solat, hukum hakam solat, sunat, wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Baik, malam ini kita sambung. Thumma nazala faqala qaumun man tarawnahu ana biha ulai qala al-ash'ariyin hum qaumun fuqaha'u walahum jiranun jufatun min ahli al-miyahi wal a'rab. Kemudian turun Nabi SAW daripada khutbahnya, maka berkata kaum, siapa yang sekalian kamu fikirkan dia dikehendaki dengan sekalian ini? Katanya sekalian orang Asy'ari. Mereka itu kaum yang pandai hukum fiqh, dan ada bagi mereka itu jiran yang kasar daripada orang-orang penjirus air di tanah tanam tanaman dan orang-orang pendiam tanah darat. Antara yang disebut dalam hadis ni adalah al-Asy'ariyin, tuan-tuan. Orang Asy'ari. Bila sebut Asy'ari ni kita bayang siapa, tuan-tuan? Kalau Asy'ariyah semua maklumlah kan. Jadi golongan Asy'ari ni sebagai riwayat sebut merujuk kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, tuan-tuan, seorang sahabat yang alim Quran kan, tempat rujuk Quran. Mereka ni adalah golongan yang disebut kaum yang pandai hukum fiqh. Jadi Asy'ari ni, Abu Musa al-Asy'ari, daripada kampung halaman dia, bila dia dengar ada seorang Nabi dan sebagainya, maka dia pergi ke Madinah, masuk Islam. Kemudian dia belajar dengan Nabi lah, tuan-tuan. Dia belajar dengan Nabi, kemudian dia balik ajarkan kaum dia. Kemudian dia diangkat, dia berperang bersama dengan Nabi. Kemudian selepas wafat Nabi pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, dia dihantar menjadi gubernur ataupun wakil am di Basrah.
Dan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, dia dihantar menjadi gubernur di Kufah. Tuan-tuan, sebagai riwayat di Kufah. Maka Abu Musa al-Asy'ari ni seorang yang alim, dan ada banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan ataupun yang berkaitan dengan Abu Musa al-Asy'ari, tuan-tuan. Daripada golongan ataupun keturunan Abu Musa al-Asy'ari ni, yang keturunan dia lahirlah apa dia, tuan-tuan, Abu Hasan al-Asy'ari, kan? Itu keturunan yang sama lah, kan? Keturunan yang sama dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ni dinisbahkan kepada dia Asy'ariyah, kan? Asy'ariyah al-Asy'ari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bila mereka ni kaum yang alim, kemudian mereka berjiran dengan orang yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi ni, fabalagha zalikal asy'ariyin, maka telah sampai khabar itu akan orang-orang Asy'ari. Sampailah apa yang Nabi yang disebutkan itu, tuan-tuan, tentang sifat mereka ni. Mereka alim, ada jiran yang kurang baik, kan? فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر فما بالنا. Lalu datang mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata mereka itu, ya Rasulullah, telah Tuhan hamba puji akan satu kaum dengan baik dan Tuhan hamba sebut akan kami dengan jahat. Maka apa macam kami itu ya Rasulullah? Kan di awal hadis itu sebelum ni kita sebut Nabi puji satu kaum, Nabi mengkritik satu kaum. Kenapa? Satu kaum itu mereka mengajar, mereka belajar, dan satu kaum mereka tak mau belajar, tak mau mengajar, dan mereka tak mau belajar. Tuan-tuan, maka antara yang disebut yang Nabi kritik ni golongan Asy'ari ni lah. Faqala la yu'allimanna qaumun jiranahum wa la ya'izannahum wa la ya'murannahum wa la yanhawunnahum wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatta'izuna wa yatafaqqahuna aw la u'ajilannahum al-'uqubata fid dunya. Maka sabda Nabi SAW, pasti mahu mengajar kaum akan jiran mereka itu dan pasti memberi nasihat ia akan mereka itu. Maknanya tuan-tuan, kebaikan mesti kita sebarkan. Satu sudut kita memang kena pujilah golongan jamaah tabligh ni. Satu usaha yang sebahagian umat Islam tak mampu buat, mereka mampu buat. Dengan pelbagai pandangan, pelbagai kritikan lah, kan? Kritikan yang kadang kita ni tak tahu pun, tak pernah tengok, kita tahu sebut ya, kan? Tinggal keluarga lah apa, boleh tinggal, tapi ada kewajipan dia, ada tanggungjawab dia, tuan-tuan. Boleh tinggal, tak ada masalah. Ada hak kerja kursus 7 hari tinggal, okey ya, kan? Tapi tinggal tu bukan tinggal kosong lagu tu, kan? Mesti ada perbelanjaan. Jadi mereka tahu kewajipan. Jadi hak kita tak tahu, kita silent, kita diam sudah, kan? Kita diam itu lebih baik. Jadi kita ambil satu sudut dalam menyebarkan kebaikan atau mengajak orang kepada kebaikan, ajak kepada majlis ilmu, ajak kepada datang, hadir ke surau, hadir ke masjid dan sebagainya, tuan-tuan. Maknanya satu usaha yang kita kena sokong lah, kan? Kita kena sokong, kita dokong, kan? Islam surau kita ataupun masjid kita ni tabligh tak mai. Bila depa nak mai? Tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bila mai ni depa akan pergi lah rumah ke rumah yang imam pun tak mampu buat, kan? Imam pun tak mampu buat. Dan sebahagiannya lah, kan? Sebahagian besar tu tak mampu buat. Jadi bila mereka mai, maka usaha dakwah itu akan tersebar sampai, kan? Yang kita sebutkan sebelum ni, kita bimbang hak tak mai masjid lama sangat ni, tuan-tuan, yang tak mai surau lama sangat ni, kita bimbang dengan ajaran sesat ada ni. Subhanallah. Dalam kita duk cerita pandemik, konsert artis mana yang orang tak ramai?
Kan baru ni konsert pula kan. Berita kata 25,000. No, 25,000. Tunggu daripada konsert 8:30 malam. Subuh pagi tu ada dah orang beratang. Subhanallah, tuan-tuan. Kuliah talih tara tu. Bukan kuliah saya, kuliah orang tak ada orang duk tunggu. Kuliah siapa pun lepas maghrib tak ada subuh tu orang tunggu, dia tak balik. Melainkan dalam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi barangkali. Masjid Nabawi tak apa jadi sangat, tuan-tuan. Tapi Masjidil Haram dia biasanya begitulah Masjidil Haram ni. Dia pi subuh, dia boleh duduk subuh tu, dia keluar balik Aisyah. Dia duduk dalam tu ya. Tuan-tuan, keluar makan sikit, kawasan sekitar tu, masuk balik. Kan, masuk balik. Masjid Nabawi pun lebih kurang lah. Tapi masjid kampung kita tak boleh buat tu, dan tak ada orang buat lah. Kan? Subuh tu dia tak balik lah. Dia balik Aisyah lagi. Tuan-tuan, jadi kita jemput siapa pun kuliah, ulama hebat mana pun, tak ada orang tunggu kuliah lepas maghrib. Kuliah maghrib ni subuh tu dia tunggu dah. Tapi konsert jadi, tuan-tuan, ada. No. Dia tunggu pun gambar botok tu kan. Jika benar sebagaimana dilaporkan, itu satu keadaan yang kurang baiklah, tuan-tuan. Dilaporkan 25,000 yang pi, kan, subhanallah. Kemudian bila kita tengok senarai konsert hak nak main nanti ni, dalam list tu, kan, dalam list tu banyak lagi, tuan-tuan, banyak lagi. Kita duk atok kuliah, nak panggil kawan tu, nak panggil kawan ni, depa pun atok juga, tuan-tuan. Sebab tu kita kata kebatilan yang tersusun akan dapat menewaskan kebenaran yang tidak tersusun. Tak ada tanzim. Nak buat baik kerana nak buat. Macam kita sebut sebelum ni kan. Buat kuliah nak panggil siapa? Panggil lah siapa pun. Nak buat di mana? Mana tak apa. Kan? Kita nak buat jamuan. Buat tak apa, tak buat tak apa. Entah. Nak bayar berapa? Ikutlah berapa pun. Nak buat live tak? Ikut semua ikut siapa tu? Wahai kita tanya tu pengurusi lah. Contoh kan? Mana kena ada penyusunan, tuan-tuan. Sebab itu dalam penjajah ni, mereka nak jajah satu negara, dalam nak memberikan pengaruh mereka, menerapkan pengaruh mereka di tempat jajahan mereka tu, mereka ada susunan perancangan. Sebab tu perancangan mereka, hasil tu ada sampai hari ni, kesan tu ada sampai hari ni, tuan-tuan. Kita nak fahamkan orang Islam bahawa mesti kita masukkan dalam kehidupan kita kepedulian tentang politik. Kan? Kena ambil tahu tentang politik. Dia kata, aku tak mau ambil tahu lah pasal politik ni, semua karut. Dia duk cari politik yang karut lah. Kan? Tuan-tuan. Kemudian kalau guru WhatsApp ni, apa dia? Memandangkan kita akan masuk dalam bulan Ramadan, jadi diharapkan sebarang posting berkaitan politik dihentikan. Kan? Bulan Ramadan yang mereka duk susun nak serang tu. Pasal bulan Ramadan umat Islam semua cerai lah. Kan? Semua cerai. Nah, tak mau buat apalah. Perang ke, perang tak ada cerita lah kan, tak ada lah perang, cuma perang yang sesuai dengan hari ni lah kan. Bukan perang macam zaman Nabi, macam zaman penjajahan pada dulu ni. Nak maknanya bulan puasa pun kena susun strategi, kena ada program-program yang berkaitan. Kalau rujuk kepada sirah Nabawiyah, berapa peperangan yang berlaku bulan Ramadan. Dalam sirah sejarah perkembangan Islam pun banyak peperangan yang berlaku bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan. Tuan-tuan, Fathul Mekah bulan Ramadan. Pembukaan kota Mekah bulan Ramadan. 3 Syawal menuju ke Hunain, nak perang pula. Kita duk atok rumah terbuka ya. Kan? Law ni. Bukan tak boleh, tapi macam kita bila tinggal, dia tumpu hak tu sungguh. Dia tinggal hal lain. Jadi kita berjuang untuk antaranya memberi kefahaman kepada umat Islam tentang pentingnya politik. Kena fikir siapa nak pimpin kita, kan?
Siapa nak jadi pemimpin? Mana kena fikir? Tuan-tuan. Dia marah menteri agama. Macam mana apa konsert ni boleh lulus ni, boleh buat juga ni. Kan? Kuasa lulus batal bukan duk kat menteri agama. Tapi kita bercakap. Kan? Kita hak peringkat bawah ni pun kita bercakap. Kata tak boleh, haram. Hak atas cara atas lah. Tapi kuasa melulus dan membatal bukan duk dekat pihak ni, dia duk kat pihak ni. Tuan-tuan, kita nak bagi faham semua lah. Termasuk pemimpin-pemimpin. Kita nak bagi faham semua. Tuan-tuan. Sebab itu ada perbincangan, ada objektif sekian-sekian, penyatuan ummah dan sebagainya. Itu antara tujuan dia, nak bagi orang Islam faham tentang politik, bahawa dalam Islam ini tak boleh kita tinggalkan, kita abaikan politik. Termasuk politik di peringkat masjid, surau. Siapa nak jadi pengerusi, siapa nak jadi setiausaha, timbalan siapa, pengerusi saja masjid, surau tak pernah main pun. Kan? Ini menimbulkan fitnah. Kan? Menimbulkan fitnah. Bukan orang kata tak, biar orang yang AJK ni dia memang jemaah yang sekerap nampak. Bukan kata hari-hari setiap waktu. Alhamdulillah kalau begitu keadaan dia. Maknanya dia orang yang memang aktif dengan masjid, dengan surau. Tak maulah pengurusi tak pernah main surau, tak pernah main masjid. Kan? Masjid lah contohnya. Imam, tuan-tuan. Nanti imam mungkin ada keadaan-keadaan yang agak berbeza. Kan? Tapi nak mengurus surau ni, nak mengurus masjid, mesti orang yang aktif tentang masjid. Kan? Itu contohnya, tuan-tuan. Jadi itu politik masjid. Dia tak kira lah hampas ke, UMNO ke, apa ke. Asas dia tu. Mana dia ambil berat tentang masjid. Majlis ilmu. Isikan masjid jadual-jadual dengan majlis ilmu. Kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah asar, kuliah apa lagi. Macam-macam. Nama-nama kuliah yang ada hari ni. Ustaz ramai, tak payah kira lah, tuan-tuan. Ratus orang. Semua sekolah rendah, sekolah menengah kan ada pendidikan Islam. Ada ustaz mengajar, mana ada ustaz. Ratus ustaz tu ada. Bincanglah tengok. Kan? Masa dia lagu mana, kan? Sagu hati macam mana. Bincang tu antara, jangan tak bincang sagu hati. Contohlah kan. Mana bincang semua supaya majlis ilmu itu dapat dijalankan. Kita nak ajak seluruh masyarakat umat Islam, nak bagi faham semua. Sebab Nabi kata pasti mahu mengajar kaum akan jiran mereka itu. Tengok mana surau yang tak apa nak buka lampu sangat. Masjid ialah memang duk ada kan. Ni surau-surau. Nah, kelam yang kita tengok. Pi usahakan. Hak dekat tu dia pi lah jalan kaki, kayu geret, naik motor. Kan? Mana supaya seluruh masyarakat ada pengisian ilmu. Dia tak main dengar di masjid, dia boleh dengar kok corong-corong speaker. Okeylah, ada yang tutup kerana keadaan-keadaan tertentu, tak ada masalah. Mana nak dengar, mai ke masjid, mai ke surau. Sebab mesti ada kaum yang mengajar jiran mereka itu dan pasti memberi nasihat ia. Wala ya'izannahum, pasti kena bagi nasihat, kena sampai, walaupun respon tu respon yang negatif, cacian, makian, macam-macam. Tuan-tuan, dia kata ustaz ni payah, Ustaz Zahid ni dia dia mengajak mazhab Syafi'i, payah. Tukang pi mengajak talim pula. AJK memang ustaz sambung surat kitab tu main tempat kita, surau kita. Pi sambung. Orang tanya, awak Ustaz, depa duk kata ni tak jawab. Nak jawab apa? Dah betul. Benda betul kita nak jawab apa? Hak kita nak jawab kod tak betul. Kita memang saya kan? Memang saya mazhab Syafi'i. Contoh. Tuan-tuan, dia ada sajalah. Mana kita nak bawa manusia kepada umat Islam ni kepada perkara yang berpandukan Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis. Berbeza pandangan dari beberapa sudut yang dibolehkan itu tak patut jadi isu. Kan? Tak perlu kan. IJK law ni dia nak
kapet merah, warna merah. Sikit hari lagi mungkin nak kena tukar kapet. Mungkin AJK lain bincang-bincang, oh kita buh warna lain, ada ungu sikit ke apa ke kan. Itu teknikal, tak ada, biasalah, tak ada masalah tu, tak ada isu kan. Kita nak kurangkan kos sikit kipas angin, kita hotline tengah ni kita buang kot kan. Contoh kan, pandai buat pandai, bukan buat pandai, saya bagi contoh. Kita nak kurangkan kos ni, orang bagi sumbangan pun jenuh duk gulin-gulin tabung, gulin sana gulin sini, penin tabung tu pun. Noh, ubat tak penuh pun, ubat tak ada. Tuan-tuan, jadi kita kurangkan kos, kita buang ni. Apa nama, tengah ni kita simpan dulu sat. Kan? Ataupun kita jual masuk duit tabung. Kan dah tak guna kan. Contohnya. Jadi teknikal tu tak ada masalah, tuan-tuan. Jangan kata kita tutup surau ni. Tak boleh. Tak boleh. Sebab wakaf ni kena dilaksanakan. Cuma teknikal untuk mengurangkan, mana adalah orang kata pro dan kontra kan di masa-masa hadapan tu. Tapi mesti kita sampaikan nasihat. Orang kata macam nu, orang kata macam ni, orang kutuk macam tu, orang kutuk macam ni. Kita bagi contoh lagu lain, dia faham lagu lain kan. Dan pasti menyuruh ia akan mereka itu, wala ya'murannahum, pasti kena suruh juga. Buatlah lagu mana pun, orang nak kata apa tak payah dah tuan-tuan, mulut orang ni tak payah. Cerita Luqmanul Hakim kan, yang bagaimana kita sedia maklum dengan seekor keldai ataupun kuda, naik dua-dua tak kena. Ayah turun, anak naik tak kena. Anak turun, ayah naik tak kena. Jalan turun dua-dua pun tak kena. Tuan-tuan, yang penting saat dan ketika itu apa yang betul, apa yang benar, berpandukan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan keputusan tu secara jamaah, maka kita jalan lah. Kan kawan ni saya duk buat pengalaman lah, duk buat apa-apa di Tafiz tu kan. Kita buat tukang, kita suruh tukang ni buat tukang ni lah, awak dia buat aku ni, tidak lagu ni. Okey, main kawan lain pula, lah awak dia buat gini, tidak buat gini. Wah, tuan-tuan, khilaf juga depa pun. Khilaf muktabar ada kan. Khilaf. Ada yang kata kena buat lagu ni. Cuma duit duk kat kita, kemahuan duk kat kita habaq. Saya nak lagu ni macam mana nak buat? Boleh tak boleh? Tukang kata boleh, kena buat je ni. Okey, buat. Main kawan lain pun kita ambil maklumat dulu, masuk buku dulu. Akan datang kalau kena keperluan kita buat. Tuan-tuan. Sebab kalau nak ikut kita nak keluar duit tu, nak renovate tu. Dia kata buat kok ni, pancung ayat lagu ni lah, apa semualah. Letih. Tuan-tuan. Muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mesti suruh orang dengan apa cara yang bersesuaian. Wala yanhaunnahum, dan pasti menegah ia akan mereka itu. Tegah orang buat kejahatan lah. Daripada buat kejahatan, kita kena cerita lagu ni tak boleh buat, ini tak boleh, khurafat ni tak boleh, khurafat. Anak kecil ni apa nama, tak boleh duk pergi bubuh benang-benang. Kita pun tanya satu kuliah ustaz, Allah yarham, Ustaz Datuk Ismail Qamus kan. Bab buh benang-benang, benang hitam. Budak kecil ni, anak kecil ni, bayi. Benang hitam, hitam, merah, putih ke kuning. Wallahu alam. Tuan-tuan. Dia tanya ni, kadang dia kata ada yang ni cacing lah. Cacing makan ubat lah. Cacing dalam perut. Dia pergi buah benang. Kadang macam-macam lah. Macam-macam tujuan. Dia pergi buah, kita kata tangkai lah. Kan istilah lain ni kita panggil tangkai. Dia buah di tangan, pergelangan tangan. Di tengkuk ada macam rantai. Di pinggang, macam tali pinggang tu. Tuan-tuan, kita kena ingat. Kena beringat lah. Kena beringat. Mandi bunga. Mandi bunga ni ialah mandi bunga, semata-mata mandi bunga memang tak ada masalah, dan dia akan mewangikan badan. Buh 100 ataupun 7 ke 10 jenis bunga kan ada dia wangi-wangi ni.
kan bunga tertentu. Ada orang yang mahir tentang bunga ni, mandi bunga. Mandi kerana nak wangi. Tuan-tuan, tak ada masalah. Mandi kerana nak menyegarkan badan, tak ada masalah. Kan? Mandi. Tapi jangan ada i'tiqad lain yang salah. Itu tak boleh. Khurafat, lenggang perut. Orang perempuan beranak kan? Ada dulu istilah-istilah. Amalan-amalan tu, tuan-tuan. Nak buat rumah kunuri, dia kata tak mau bagi hujan ni, kita antara usaha kita ketiang ayat tu. Kita ketiang, Allah yang tentu ayat tu. Matlamat tak menghalalkan cara. Kan? Itu konsep dia, asas dia, tuan-tuan. Jadi dia buh apa? Saya buh timba ke buh menyapu atas bumbung baju. Hak gantung timba jalan nak masuk rumah tu tak apa. Tu cerita lain. Kan? Tu cerita lain. Nah, ni kan tak kiralah saya baca tak ingat timba ataupun penyapu, tapi ada baju tak boleh, tuan-tuan. Kalau dia dengan i'tiqad yang salah, haram, kita kena tinggalkan. Ni jalan bewok lintas, sial ni, patah balik. Lah jangan patah balik terus. Mau belah nak buat macam mana, dia lintas tak tengok kiri kanan. Kan? Nak buat selamat, alhamdulillah. Kita berjalan ni, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Gerata berjalan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Contohlah, tuan-tuan. Mana jangan ada i'tiqad yang lain, perkara-perkara yang perlu dicegah dalam masyarakat kita. Pergaduhan, perbalahan dalam masyarakat. Orang kampung ni, orang Islam lah, orang Islam. Mana mesti dicegah. Kefahaman yang benar mesti diberikan. Tanah-tanah wakaf tak boleh ambil. Sirah tu wakaf buat surau. Nama tak tukar langkaran. Kan? Dari satu sudut AJK pun kalik. Tak tukar nama. Kurang-kurang tukar buah nama AJK ataupun ada surat sekian-sekian lah yang bersesuaian lah. Kan ada pihak yang arif. Jadi kena buat. Bila tak buat, ni surau kena roboh. Orang nak buat rumah atas tu. Ataupun apa-apa yang dia nak buat lah. Subhanallah, tuan-tuan. Kurang-kurang dia tanya ni surau Kelam. Ayah saya dulu wakaf buat surau. Apa cerita kan lagu mana? Ambil tahulah, keluarga tu ambil tahu ya kan, supaya apa yang diwakafkan oleh ahli keluarga dia tu dimanfaatkan. Lah ni AJK sekian dah ada tukar apa sikit, nanti kita atok lain. Okeylah, lebih kurang, tuan-tuan. Bab tanah ni jangan main. Adik-beradik pun berkelahi bab tanah ni. Tanah sengkang kera contohnya, sikit ke, tak kira lah sikit ke banyak ke, bergaduh adik-beradik. Yang kita kata putus silaturahim ni. Putus silaturahim. Silaturahim ni maknanya dia keluar daripada satu rahim. Dia satu mak ataupun satu bapa, seibu sebapa. Kan? Ataupun seibu ke, mana keluar daripada rahim yang sama. Mana adik-beradik lah. Jangan, tuan-tuan, bab kata ni putih adik-beradik. Kau ada hak cerdik seorang tu, alhamdulillah. InsyaAllah lah. Kan? Berebut harta dalam negara, harta luar negara. Kan? Yang abang duk berebut hak dalam negara. Rupanya ada harta luar negara. Tuan-tuan. Dia baik, hati baik, saleh lah, kita kata betul lah. Barangkali tak ada lah babak semayang tak tunjuk lah. Nak bagi 2 sejam lebih tu ya. Tidak nak tunjuk dengan Anwar ni 3-4 jam filem tu. Tuan-tuan. Jadi Allah kita katalah kan analogi tu. Allah bagi ilham, bagi mimpi yang baik. Ada lagi harta luar negara. Jadi kawan ni, adik-beradik ni, dia pun baik, cerdik, hati dia bersih kan. Cari jalan macam mana nak perelok balik. Tang kata tetap kena kata. Kan? Bodoh kan. Tak cerdik kan. Kan? Kita nak ambil hak mana baiklah pengajaran tu. Tang kata tetap kena kata. Hang abang saja ya. Kepala kuasa saja tapi tak reti.
Contoh. Kan, situasi tak sama lah ni, saya bagi contoh satu situasi. Kan, mana adalah dalam 5, 6 adik tu ada seorang yang okey, bagus, baik. Tanya kau ni tak erti, tanya kau ni tak erti, tanya kau ni. Kan, jadi dapat maklumat, buat. Alhamdulillah. Selesai. Kan, pegang tangan. Minta maaf balik. Dekat abang, dekat pak mentua. Kan, okey, alhamdulillah. Akan ada tuan-tuan, mudah-mudahanlah. Jangan main. Tak masuk syurga yang putus silaturahim ni. Jangan main tuan-tuan. Tak masuk syurga. Maka sebab itu semua perkara perlu kita berikan yang kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian Nabi bersabda lagi, wala yata'allamanna qaumun min jiranihim, dan pasti belajar kaum daripada jiran mereka itu. Mana orang yang pandai, orang yang alim, orang yang faqih, ada guru, ada ustaz mai mengajak, maka kita mesti ajak seramai mungkin untuk hadir. Mana ustaz-ustaz ni yang alim-alim ni, mereka dalam semua parti masuk, asah dia masuk pilah, niat nak bagi elok, okeylah kan. Tapi takut lepas tak lepas lah. Orang bagi laluan dengan tak bagi laluan je, tak boleh dah. Ataupun jadi pembaca doa saja, letih juga, tak sampai lah. Mana kalau nak masuk, masuklah. Asas dia ni, tuan-tuan faham tak? Asas dia, masuk. Dia kata, hak ni perjuangan dia bagus semua, masuk. Tapi kena ada matlamat lah, kita bawa agama. Tuan-tuan, mana kalau tak boleh, kena patah balik lah. Pilih yang orang bagi laluan, yang orang bagi kebenaran ataupun peluang untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, ataupun untuk tarbiyah masyarakat menjadi orang-orang yang baik, dan mengambil pengajaran mereka itu, dan mengambil dengan belajar akan hukum fiqh pada mereka itu. Kita buat kuliah macam-macam kan, kuliah tafsir ada, kuliah hadis ada, kuliah akidah ada kan. Untuk kita betulkan akidah kita, takut, asas dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala titah perintah Allah ni kerana takut kepada Allah. Kerana itu perintah Allah. Sebab apa? Kena kita semayang, Allah perintah semayang. Kerana kenapa bayar zakat? Allah perintah kita bayar zakat. Kenapa sedekah? Allah perintah kita sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infaklah, belanjalah kamu dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu kematian. Sebab itu Allah gambarkan dalam ayat ni, surah Al-Munafiqun ni tuan-tuan, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kalaulah dia boleh berkata waktu sampai ajal dia, ya wahai Tuhanku, laula akhartani, tak bolehkah engkau tangguhkan bagi aku, ila ajalin qarib, mati ni ke satu tempoh yang dekat. Allah dah bagi 60 tahun, Allah dah bagi 70 tahun, Allah bagi banyak puluh tahun lah. Jika melihat kepada keadaan kita malam ni, banyak puluh tahun Allah bagi. Tapi bila sampai saat kematian, apa yang dia akan minta kepada Allah? Ataupun orang yang dah mati, kalau dia hidup balik, apa amalan yang akan dia segera buat? Tak tangguh dah. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Minta tangguh ajal tu sebab apa? Sebab nak bersedekah. Dulu tabung lintas saja ya, senyum sedekah kat tu, tapi tak tambah isi dalam tu, senyum tu kan. Buh tak senyum pun tak marah. Bubuh tuan-tuan, bubuh. Contohlah, mana kita usahakan berapa ringgit lah, ikut rumah tuan-tuan lah kot noh. Kalau rumah besar, takkan RM1. Macam tak apa kena kan, tak apa kena. Kepasnya kena buat rumah kayu, Ustaz saya kata tak juga. Tak juga tuan-tuan. Mana ikut kita lah. Kita nak syurga kita sekian-sekian, kita buat bagi banyak lah. Nak syurga
tingkatan sekian, kita beramal lah kan. Kita, Allah cerita syurga ni untuk memberi motivasi kepada kita kan. Orang buat macam ni masuk syurga ni, maka kita buat, tak payah kiralah syurga dulu. Kita nak masuk syurga mana wallahu a'lam, tapi apa yang Allah perintah kita buat, tuan-tuan. Kita perbanyakkan mana yang boleh kita perbanyakkan, tuan-tuan. Dan mengambil dengan belajar akan hukum fiqh pada mereka itu, atau pasti diturunkan dengan segera akan siksa Tuhan di dalam dunia. Sebagaimana hadis tadi yang sebelum ni. Sebab apa turun azab? Sebab maksiat terlalu banyak, tuan-tuan. Subhanallah. Maksiat terlalu banyak. Kita pun nak buat gerakan sekian, perancangan sekian kan, macam-macam nak buat lah. Data kertas tu banyak, tu dalam kepala tak masuk dalam kertas lagi pun banyak juga. Nak buat macam-macam, nak perjuang macam-macam, tuan-tuan. Maka mesti ada sumber manusia yang ramai, yang menyokong, yang membantu. Kemudian yang memberikan sumbangan yang tidak putus-putus bagi, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh bantu secara fizikal, kita bantu secara material. Bantu, tuan-tuan, bantu. Ada orang yang akan laksanakan tugasan itu, tanggungjawab itu. Supaya apa? Supaya kita nak mengelak azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada azab secara keseluruhan, ada azab secara kecil ataupun peribadi ataupun keluarga tu Allah bagi azab. Allah bagi apa-apa yang bersesuaian lah, kerana dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sebab apa Nabi sebut turun azab ketika di dunia ni? Kerana mereka mengabaikan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah. Mereka begitu dahsyat, hebat dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam negara kita. Kita cerita negara kita lah, tuan-tuan. Kan, maka kita kena sedarkan semua peringkat masyarakat, sehinggalah ke peringkat pemimpin lah. Kuasa ada mereka kat mereka tu kan. Kuasa luluskan judi, menteri sekian. Kita cakap judi itu haram, tak boleh kan. Macam Kedah kan, walau dia ada lesen, tapi negeri tak bagi premis, dia tak boleh, tak tahu dia nak buat ke tak. Pi negeri hak boleh lah kot kan. Negeri yang boleh keluarkan, yang bagi sediakan premis untuk dia jalankan perniagaan dia tu. Lesen ialah dah dapat dah, lesen judi, sekian menteri buat keluar. Nak dapat kedai, nak dapat tempat ni, sekian menteri pula. Negeri lah barangkali kan, perbandaran, menteri besar lah, esko-esko dan seumpamanya lah. Semua kita kena fahamkan, berikan kefahaman supaya sampai perkara ini, dan kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran Allah sebut yang terakhir perkongsian kita pada malam ini, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, jika sekiranya penduduk di sesuatu negeri itu, ahlul qura ni Mekah, tapi kita nak mengambil manfaat ayat ini secara umum. Dan itulah kaedah ulama berkaitan dengan dalil ni, ayat-ayat Quran ni. Jika sekiranya penduduk di sesuatu negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gesaan apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ni yang kita bincang malam ni, tuan-tuan. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, nescaya kami akan buka seluas-luasnya kepada mereka barakatin, keberkatan, banyak keberkatan, pelbagai kategori keberkatan, minas samai wal ard, daripada langit dan bumi. Hujan itu hujan rahmat yang mensuburkan tanam-tanaman mereka, tanah air mereka. Di bumi tanam apa? Subur, tanam pokok biak, naik elok pula. Sencana kena jagalah kan kena jaga. Dulu saya cerita bab ada satu kuliah tu lama dah, tuan-tuan, cerita bab kilang apa arak apa semua ni kan. Lepas Aisyah tu dia main
salam dengan saya, kita kita duk kira ustaz cerita tadi hak arak ni ayak biak ni, buat rumah besar pasal jual ayak biak. Boleh buat rumah jual ayak biak ni dah. Dia habaqlah kampung sekian-sekian ni, tuan Nabi tengok. Saya boleh tunjuk. Ush. Tuan. No. Kenapa? Kita kata salah guna. Salah guna. Penyelewengan kebaikan sesuatu tu. Ayak biak ni secara umumnya ialah baik dari satu cara amalan sekian. Tak baik kerana berlaku keadaan sekian. Begitu juga dadah lah. Dadah sebab itu dalam akhbar ditulis penyalahgunaan dadah. Kan? Dadah tu kita duk makan dadah lah. Tapi dalam kuantiti yang dikawal. Kan ubat-ubat apa semua tu. Baik. Allah akan buka keberkatan langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi malangnya mereka mendustakan ayat Allah. Allah perintah sekian dia tak mau buat, dia enggan, dia sombong. Tuan-tuan, hari ni siapa yang kes hina agama Islam kan, kes hina agama Islam, kalau merujuk pada enakmen jenayah syariah ni 5,000 lah paling tinggi pun, 5,000 paling tinggi. 5,000 paling tinggi, 6 paling tinggi 6 sebatan. 3 tahun penjara. Habis tinggilah dia panggil apa? 356 lah. 356. Itu pun yang ni digubal tahun berapa? 80-an tu. 80-an. Tahun 80-an. Tentera pun kalau tak silap kan gaji baru 300 lebih. Masa tu. Tuan betul kan lah kalau saya silap kan. Saya sembang dengan seorang bekas tentera ni, masa tu gaji dia 300 lebih. Jadi 5,000 tahun 80-an besar tu. Besar lah tuan-tuan, besar. Hari ni 5,000 tak ada apa tuan-tuan. Dahlah ikut zaman, bagi saya 5,000 tu besar lah. Kita 300 pun takut lah. Sebab tu nampak polis tarik seatbelt lalu. Kan? No? Tarik seatbelt. 300 tu besar. Kita sebutkan sebelum ni kan. Jadi 5,000 ni bagi satu pihak yang ni dia tak berapa nak menggerunkan lah. Dia tak gentar. Mana kita nak kena perjuangkan antaranya perkara itu. Kan Akta 355 ni kita cuba. Ada kekangan-kekangan sekian. Ahli parlimen pun tak berapa faham kefahaman. Ada yang bangkang bukan daripada orang bukan Islam, orang Islam sendiri. Wahai, benda tu teknikal. Boleh kata setiap hari ada undang-undang yang digubal, yang digubal, yang dibahas. Jadi tak salah lah benda ni pun kita nak gubal tuan-tuan. Contohnya, jadi kena bagi antaranya kesedaran itu kepada masyarakat kita tuan-tuan, supaya semua kita cakna dapat kefahaman tentang perkara ini. Jadi tidak adalah golongan yang mendustakan ayat Allah sebagaimana yang berlaku pada umat-umat Nabi yang terdahulu, yang Allah ceritakan pengajaran itu supaya kita mengambil pengajaran. Fa akhaznahum, maka kami musnahkan mereka. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kan, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Fir'aun dengan azab-azab yang berbeza Allah timpakan kepada mereka kerana mereka mendustakan, mereka menentang seruan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan, dengan apa yang telah mereka lakukan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi dan kita bincangkan pada malam ini memberi sedikit manfaat dan kebaikan dalam kita menjalani kehidupan seharian sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan tak? Tadi yang memutus hati terbaik tadi tak masuk kubah kadang-kadang kan. Bangkat ni bapak ni elok, betapa dia nak anak yang memutuskan. Jadi ada anak tak ada kubah itu. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hadis yang menceritakan tentang memutuskan silaturahim ni, dia siapa yang putuskan silaturahim tu, putus saudara, ataupun tak ada lafaz putus saudara tu, tapi sehingga menyebabkan terputusnya
hubungan kekeluargaan yang sepatutnya sekian dah tak berlaku. Kerana apa? Kerana masalah tadi. Masalah kita kata duit ni ke, masalah pembahagian harta ke, kan? Pembahagian harta ni mana macam-macam lah, duit, tanah, aset-aset dan lain-lain. Tuan-tuan. Jadi siapa yang putuskan, siapa yang enggan. Mana kalau contoh kita buat cara faraid. Supaya sebab apa? Sebab bila faraid ni ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Jadi bila dia tak mau ikut ketetapan Allah tu, dah besar dah tu. Dah besar dah dia tak mau ikut faraid tu. Boleh juga, tuan-tuan, ada penyelesaian dia. Kan? Ada penyelesaian dia. Ada nak bagi sama rata, ada nak bagi faraid. Kan? Hak faraid bagi bahagian dia faraid bawah. Contohnya, tuan-tuan. Tetapi kita merujuk kepada memutuskan silaturahim ni, siapa yang putuskan silaturahim tu? Dia yang dimaksudkan dalam hadis tu. Al-qati', mana orang yang memutuskan silaturahim, hubungan saudara daripada seibu lah, kita ada seibu sebapak lah, contoh mudah seibu sebapak, mana dia putuskan, tak mau ambil kira lah, aku tak mau kira lah dengan abang aku, adik aku, kakak aku ni, kan? Tak mau kira, kan? Tak mau ikut, mana dalam arti kata putus hubungan keluarga tu. Mana itu orang yang al-qati', mana seorang, siapa yang putus tu yang akan menerima akibat, sehinggalah dia bertaubat kepada Allah. Peringkat anak, kan? Mak ayah orang keli tak terlibat, kan? Orang yang tak terlibat lah. Kalau dia, bahkan kalau dia boleh menjadi pendamai, maka itu lebih baik, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon jutaan kemaafan sekiranya ada bahasa-bahasa ataupun ayat-ayat yang saya gunakan tadi yang menyinggung mana-mana pihak, sama ada individu atau perkumpulan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak perasan ni. Masalah penggunaan minyak silap untuk ada budak-budak, boleh tak Ustaz? Tapi minyak silap tu tak ada ubat. Boleh tak penggunaan boleh untuk kebaikan yang diharuskan lah, untuk tujuan diharuskan, kerana celak ni ada manfaat dia. Ya, boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam.